ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang kamu daripadanya, jauhilah, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu supaya kamu melakukannya, maka lakukannya mengikut kemampuan kamu. Kerana sesungguhnya banyak persoalan, banyak tanya, banyak pertanyaan dan menyalahi nabi-nabi telah membinasakan orang sebelum kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi malam ini kita masuk hadis yang ke-9. Hadis ini berkenaan dengan berkenaan dengan penekanan ataupun gesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjauhi segala larangan dia dan juga supaya mematuhi, mentaati, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hak selain daripada kedua-dua tu tak payah banyak soal, tak payah banyak tanya. Dan juga jangan melakukan sesuatu yang menyalahi nabi-nabi. Sebab apa? Sebab ia akan membawa kepada kebinasaan. Baik. Kita pergi kepada makna umum daripada hadis ini. Apakah makna umum daripada hadis ini sebelum kita pergi kepada huraian satu persatu. Di dalam hadis ini nak cerita sebelum kita fokus kepada hadis ini secara satu persatu, kita tengok apakah yang dikehendaki daripada hadis ini secara umum. Yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah menjelaskan segala keperluan manusia di dalam masalah agama. Dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala jelas dah dalam Quran. Rayak dah. Walaupun tidak secara detail, walaupun tidak dengan penjelasan yang panjang lebar, tidak gitu. Walaupun di dalam Al-Quran sebut secara ringkas, secara mubham, secara tidak jelas, secara sama, secara mutlak, secara umum. Jadi hak mana Allah Subhanahu wa taala sebut secara tu dah dalam Quran yang tidak jelas di dalam Al-Quran dijelaskan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga penjelasan yang diberikan oleh baginda dapat membuka segala kekusutan manusia dan juga jelas segala petunjuk dan segala kebaikan kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu adz-dzikr, yaitu Al-Quran, peringatan yaitu Al-Quran, supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala waktu Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah Taala nak supaya Nabi perjelas kepada manusia ni isi kandungan Quran. Wala'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Jadi makna itu kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam pengutusan Nabi dan juga di dalam menurunkan Al-Quran. Allah Taala tidak kata turun Quran saja. Allah Subhanahu wa taala turun Quran, lepas tu dia suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Jadi makna ada cukup dengan Al-Quran dan juga dengan penjelas kepada Al-Quran iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup kepada kita sebagai panduan di dalam menjalani kehidupan kita. Kerana tu cukup-cukup tu
Kena kaji. Kena belek. Kalau tak belek, tak cukup juga. Kerana itu wajib bagi setiap Muslim mengkaji, mendalami bersungguh-sungguh segala yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib sebenarnya. Dan benda wajib fardu ain kepada kita yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya banyak. Hak kita duk mengaji, hak sekolah tu sikit sangat terlalu sedikit sebenarnya. Dia setengah-setengah perkara yang sebenarnya hak Islam. Benda hak wajib juga, fardu ain juga kepada kita. Dia letak dalam pelajaran lain. Letak dalam sukatan lain. Tidak letak dalam sukatan fardu ain. Seperti kita kata, akhlak ke, adab ke. Padahal itu dalam Islam ada. Hadis-hadis daripada Nabi SAW berkenaan dengan perkara itu cukup banyak. Tiba-tiba, di sekolah-sekolah dia ada. Hak itu pelajaran sivik, suku tidak kait dengan agama, tidak kait dengan fardu ain. Padahal hak itu pun masuk juga. Termasuk juga dalam hak itu. Jadi rekahnya, mana segala hak berkaitan dengan hak segala yang merupakan kebaikan kepada manusia, merupakan keburukan kepada manusia, semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam Al-Quran dan juga hadis baginda. Jadi selepas daripada kaji, mengkaji betul-betul dengan mendalam, selepas daripada itu beramal dengan kedua-duanya, yaitu beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min 'amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bihi, wa laisa min 'amalin yuqarribu ila an-nar illa wa qad nahaytukum 'anhu." Atau kama qala. Tak ada sesuatu amalan yang boleh membawa seseorang ke syurga kecuali aku suruh dia berlaku. Aku suruh kamu untuk melakukannya. Dan tak ada sesuatu amalan yang boleh menjauhkan kamu daripada neraka kecuali aku larang. Aku royak berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Jadi mana? Pada dengan waktu. Beramal dengan waktu, betul-betul beramal dengan apa yang ada di dalam kedua-duanya. Menyibukkan diri dengan hak lain. Mengikut kehendak hawa nafsu ataupun perkara yang diadakan oleh orang kemudian akan menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam kebinasaan. Buat lain daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Ataupun hak Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, buat juga. Jadi sibuk dengan benda lain. Hak Nabi suruhnya hak ni. Hak Nabi suruhnya hak ni. Tapi disibukkan diri dengan perkara-perkara yang lain. Dan juga sibukkan diri dengan benda-benda yang diada-adakan kemudian. Itu akan menyebabkan seseorang manusia itu terjerumus ke dalam kebinasaan. Boleh jadi lagu itu, boleh jadi rosak. Kalau sibukkan diri dengan perkara-perkara tersebut. Sebab kita tak perlu dah nak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang lain selain daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda rakyat dah cukup, komplit, cukup kemah-keming dah pada dengan hak tu dah. Dan juga di dalam hadis ini mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita banyak soal. Banyak soal timbul benda-benda hak tak ada, hak yang tidak ada. Bila mana orang tegur, banyak persoalan pula. Bila mana diperjelaskan, banyak pula persoalan. Jadi banyak persoalan begitu. Dan juga buat sesuatu yang menyalahi Nabi-Nabi. Seperti di sini. Mana sebut? Jadi perbuatan tersebut maknanya banyak soal. Menyalahi Nabi-Nabi. Jadi seperti yang Nabi SAW sebut di dalam hadis ini, perkara ini berlaku kepada ahlul kitab. Yang mana bila mana mereka tidak lagi patuh kepada rasul-rasul, banyak soal, mengada-ngada di dalam agama, menyalahi rasul-rasul mereka, itu adalah punca kepada kebinasaan mereka. Punca kepada menyebabkan mereka itu lari sebenarnya daripada landasan agama. Jadi makna di sini Nabi SAW garis dah. Nabi yang berani, Nabi kata lagu ni, hak mana aku suruh buat, hak mana aku larang jangan buat. Sebab apa? Sebab Nabi dia yakin, confident
confident apa yang dia telah sapa, apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tu cukup. Dia confident lagi. Sehingga seperti contoh kita kata, seperti contoh. Pernah satu kali tu Saidina Umar radhiyallahu anhu, dia sebab zaman tu ada ahlul kitab, pokok Yahudi, orang-orang alim daripada kalangan ahlul kitab, dia mengajar kitab-kitab dahulu. Jadi di permulaan Islam tu memang ada lagi lah pokok dia mengajar sahabat-sahabat pada lagi gininya. Jadi satu kali tu Saidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi, aku dengar puak-puak dia royak tu ada juga benda-benda molek. Ada juga benda-benda molek. Lagu mana kalau kita campur ke dia masuk dalam ajaran kita, agama kita? Nabi merah muka. Merah muka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, "Amutahawwikuna antum ya Umar?" Ni jadi kebingungan tu. Jadi tak ada agak, tak ada panduan kamu ni. Jadi bingungnya kamu ni. Nabi kata ke dia. Jadi sehingga nak ambil hak tu, nak ambil lagi hak dulu tu, hak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut selepas daripada tu. Kalau Musa turun di kalangan kamu sekarang ni, kalaulah Nabi Musa turun di kalangan kamu sekarang ni, Nabi kata ma wasi'alahu illa ittiba'i, tak ada keluar kepada dia, tak ada keluar kepada dia kecuali ikut aku. Nabi kata kalau Nabi sekalipun turun, Nabi Musa, contoh yang Nabi buat dalam hadis, Nabi sekalipun turun zaman ni tak ada keluar lagi, dia kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana setawa Nabi, orang yang bawa syariat, orang yang bawa satu syariat yang besar, hak tu pun tak boleh nak pandai-pandai nak tinggal apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kan kita, apatah lagi kita jauh sekali kita nak boleh pandai-pandai kita nak buat apa yang kita suka, kita nak buat tanpa mengikut panduan garis yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah hal ini kita kata menyibukkan diri dengan perkara yang lain, perkara yang tidak diperintahkan oleh baginda. Hal ini banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Umpamanya kita kata sekarang ni bulan Rejab. Sekarang ni bulan Rejab. Jadi kamu rasa nak sebutlah sikit. Jadi dalam bulan Rejab ni banyak kita disibukkan dengan amalan-amalan. Ia sebenarnya tidak ada asas di dalam agama kita, tak ada asas sebenarnya. Seperti contoh kita kata, seperti contoh 27 Rejab malam ni lah. Esok, hari esok malam ni ramai di kalangan kita. Ada seorang doktor tu, dia koyak kamu, dia nak buat makan esok, gagal, pakak tu gagal, kata ke dia, oi, orang puasa esok tu. Padahal tak ada puasa esok. Tak ada sepun riwayat di dalam hadis-hadis kita Ahlus Sunnah. Hak dhaif pun tak ada. Hak sahih. Jauh sekali. Dia menyebutkan tentang sunat puasa 27 Rejab. Tak ada. Tak ada sahabat. Carilah kalau nak tahu. Pun tak ada. Sedangkan kita nak buat amalan-amalan khusus lagu tu, kita kena ada sandaran. Kena ada apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita puasa 10 Muharram kita kata. Hari Ashura kita kata. Ada sebab. Kita puasa Arafah, ada dalil, ada nas. Kita puasa bulan Ramadan, wajib puasa bulan Ramadan tu. Sebab ada jelas dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita boleh buat. Kita puasa sunat-sunat kami ke ayyamul bid ke 3 hari sebulan hari putih tu ke, semuanya ada sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa ni hari Syawal, ni hari dah. Sebab Nabi royak ni tak boleh kita pandai-pandai nak buat 10 pula. Kita kata ni boleh, kalau 10 tidak kau boleh. Tak boleh. Kat ni sudahlah. Dan Nabi royak ni sudahlah. Jadi itu semua kena ada sandaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu orang ambil mana benda tu? Adalah dalam buku-buku yang tersebar di tempat kita ni. Tapi tak ada sandaran yang jelas. Tak ada. Qadar ayat al-hadis gitu dah. Tak tahu benda tu mari mana. Amba cari. Amba baliklah kitab bukan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu bukan kitab kita. Amba balik kelihlah kitab Syiah. Jadi amba balik tu kelih kitab Syiah. Amba balik beberapa butir, 3 butir kitab dia. Satu kitab Man La Yahduruhul Faqih. Amba balik hot. Kitab Man La Yahduruhul Faqih. Jadi balik waktu cari. Rupa-rupanya ada dalam kitab tu. Ada dalam kitab tu kelebihan khusus berkenaan dengan bulan Rajab khusus. Dalam tu rupanya. Sebelum ni kita biasa dengar Rajab ni nama sungai dalam syurga. Siapa yang minum air tu tak dahaga selama-lamanya. Kamu tengok dalam TV, seorang ustaz ditanya, dia pun kata maudhu', dia pun tak boleh nak royak bagaimana. Kamu cari tengok ada dalam kitab Syiah. Macam dua hak tu. Satu di dalam kitab Man La Yahduruhul Faqih, dan yang kedua kitab Al-Kafi, Al-Furu' min Al-Kafi. Ini antara kitab sahih di sisi Syiah, bukan di sisi Ahli Sunnah. Tu. Jangan tukar. Kitab sahih pok dia. Bukan pok kita. Maudhu' tak boleh pakai. Kamu cari. Jadi banyak. Seperti contoh ni satu. Ini di dalam Man La Yahduruhul Faqih, dan juga di dalam Tahdzibul Ahkam. Ini semua kitab-kitab sahih berlaku ni. Tahdzibul Ahkam karangan Syekh Mufid. Ulama dia. Jadi dia kata apa? Dia kata Nabi Nuh naik bahtera pada hari pertama Rajab. Baginda berkata orang yang naik sama dengan dia tu supaya puasa gitu. Dia pun kata, siapa yang puasa pada hari tersebut akan dijauhkan api neraka selama 7 tahun perjalanannya. Selama jarak tu puasa pada hari pertama Rajab, dijauhkan daripada neraka selama setahun perjalanannya. Siapa yang puasa 7 hari bulan Rajab akan ditutup 7 pintu neraka daripada dia. Dan siapa yang puasa 8 hari akan dibuka ke 8 pintu syurga untuknya. Siapa yang puasa 15 hari akan diberikan segala permohonan. Dan siapa yang menambah bilangan hari dia, Allah akan menambahkan untuk dia ganjaran. Nisa. Kemudian ni pula. Ni teks dia apa ada. Ni Musa bin Ja'far alaihi salam. Imam Musa Kazim, imam yang ke-7 di sisi Syiah. Dia ada 12 imam. 12 imam maksum, imam Syiah. Ni imam ke-7. Imam Musa Al-Kazim kata Rajab adalah satu sungai dalam syurga. Sungai tu lebih putih daripada susu air dia, dan lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa sehari dalam bulan Rajab, Allah akan beri minum daripada sungai tu. Ini terdapat di dalam Man La Yahduruhul Faqih, dan juga di dalam Tahdzibul Ahkam. Dua-dua ni kitab sahih di sisi dia. Kemudian lagi. Ketik sikit ni. Ambil sikit. Nak ambil belakang kak. Letih. Pada sikit-sikit ni. Pada dah. Mana nak kira ni. Ini pula terdapat di dalam Man La Yahduruhul Faqih. Iaitu Imam Musa Kazim juga kata, Rajab adalah bulan agung. Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan padanya. Allah menghapuskan keburukan padanya. Siapa yang puasa pada bulan Rajab akan dijauhkan api neraka daripada dia sejauh setahun perjalanan. Dan siapa yang puasa selama 3 hari, wajiblah syurga untuknya. Jadi hak ni tulis artikel ni, artikel rekah pendek, dan masuk dalam web Darul Kausar. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam kitab Syiah, cek dalam kitab yang lain, kitab Mafatihul Jinan. Kalau tu dia awak mari, bulan Rajab ni serupa dengan kita duduk dalam bulan Ramadan. Setiap hari ada amalan. Setiap hari puasa. Dan setiap malam ada
amalan. Malam ni amalan dia begini, malam ni amalan dia begini. Setiap malam. Supaya kita boleh puasa kat bulan Ramadan, setiap malam kita tarawih. Dia setiap malam ada semaya. Tu. Di sisi dia. Awak mari saya contohlah. Jadi dia tiap-tiap malam ada. Kecuali sejah malam. Ayat itu malam 25. Malam 25 tak ada amalan. Hari 25 pun tak ada puasa. Bapa kihnya malam 25 tu malam matinya Imam Musa Qasim. Imam 7 dia. Jadi tak boleh puasa hari tu. Jadi lagu tu pula. Tak apalah. Jadi hak paling besar, agak-agak hak paling besarnya iaitu malam 27. Malam 27. Malam ni. Jadi ini diriwayatkan daripada Abu Ja'far Al-Jawad, Ali Al-Jawad. Salah seorang daripada imam dia. Dia kata, bulan Rejab terdapat satu malam yang paling baik untuk manusia, iaitu malam ke-27. Malam ni, orang yang beramal pada malam itu dari kalangan Syiah kita akan memperoleh pahala amalan selama 60 tahun. Kalau ni nak mau dengar katanya mari ada kalau ustaz tu sebut dalam radio. Dia kata amalan 27 Rejab ni 60 tahun. 60 tahun. Ni. Syiah bukan ahli sunnah. Dalam kitab ahli sunnah pun tak ada. Tak ada pun. Kalau ada buat mari. Kalau ada buat mari. Tu. Cari memang ada dalam kitab Syiah. Ini disebut di dalam Mafatihul Jinan. Baik. Lepas tu apa amalan dia? Banyaklah amalan dia. Antara dia selepas mayasa tidur sebentar, lepas tu bangun sebelum tengah malam, semaya 12 rakaat. Setiap rakaat tu baca Fatihah dan surah Rengkah, ada disebut. Panjang setiap malam. Amalan pada bulan tersebut. Lepas tu pada malam tu baca doa. Ni doa dia. Mandi sunat. Doa. Malam tu malam mustajab. Lepas tu ziarah Amirul Mukminin Ali alaihi salam. Ni nombor satu dia. Ni amalan paling besar amalan. Lepas tu zikir banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun waliyullah. Kemudian dalam kitab tu dia ada cerita lah. Ibnu Battutah pun ada satu ketika tu dia sapa malam 27 sapa di Najaf Al-Ashraf. Dia pun sendiri pun buat amalan ziarah Amirul Mukminin Ali alaihi salam dalam kitab tu. Jadi ni sikit jam awak mari. Daripada beberapa kitab Syiah. Baik. Jadi nak sebut sininya makna sana hak berkait dengan hak berkait dengan hak malam ni ya. Iaitu mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hak mana dia suruh buat, hak mana dia larang tinggal. Hak mana dia tak ada sebut, tak ada kata apa, tak payah. Tidak perlu. Sebab apa? Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun sudah cukup untuk kita pandai dengan hak tu dah. Pandai dengan apa yang terdapat di dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh baginda. Itu ada dah, sudah memadai. Jadi amos sebut sebagai tambahan kepada kita malam ni ya. Iaitu supaya apa? Supaya kita di dalam beramal ni kita nak pastikan amal kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pasti hak. Jadi nak pasti hak tu kena dua syarat dia beramal ni. Satunya ikhlas, syarat batin, yang kedua mengikut sunnah, syarat zahir. Kena ada dua-dua tu. Kalau tak ada salah satu, amalan tu tidak diterima saja amalan. Saja amalan. Patut tak boleh puasa kau? Boleh puasa. Puasa sekali-sekala. Jangan kita tetapkan sesuatu amalan ni kita tetap bulan ni dah kita puasa. Bulan ni dah kita puasa. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita setiap minggu 2 kali sehari kita boleh puasa. Puasa? Tak apa puasa. Kalau tak saya juga agak sebulan 3 kali, 3 hari. Sebulan 3 hari puasa. Tidak nanti kau boleh. Tidak nak kena nanti bulan mana-mana dah. Sebagaimana kita kata contoh, kita nak baca Quran, kita nak baca Yasin. Bacalah mana apa-apa pun. Tak ada larangnya. Bukan ikutlah baca. Jangan nanti melalui Jumaat saja
sahaja kau kita nak baca. Tak payah nanti. Tak payah nanti. Mana bacalah. Bila-bila sahaja. Mana jangan kita tetap. Kita nak puasa nak nanti bulan ni. Nak nanti ada. Itu bukan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mana Nabi tunjuk? Nabi ajar ada semua. Amalan itu ada semua. Selain daripada itu kita buat. Amalan orang biasa baca Quran apa tu banyak kita boleh buat. Waktu tu kita boleh buat. Baik. Jadi berkaitan dengan hak ni maknanya kalau kita tengok tidak ada sebenarnya di dalam kitab-kitab kita Ahlus Sunnah mana-mana riwayat yang sahih yang menunjukkan kelebihan rejab. Kalau ada di dalam Sunan Baihaqi umpamanya kita kata siapa yang puasa sehari tak boleh rejab, dia boleh pahala setahun puasa. Siapa yang puasa 2 hari pahala 2 tahun puasa. Waktu tu riwayat itu paling rendah kalau kita nak kata dhaif. Imam Ahmad antara hak berat lagi semua ulama kata maudhu'. Imam Ahmad kata mungkar riwayat. Begitu juga riwayat yang terdapat di dalam Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Gitu juga. Jadi kalau ada lah dalam riwayat kita ahli sunnah balik. Tahu tak naik darjat hasan pun tak naik. Apatah lagi nak naik darjat sahih. Lemah, dhaif, tak boleh nak dijadikan sebagai hujjah, tak boleh. Tahu. Jadi mana soal kita nak beramal tak ada masalah, beramal lah. Jangan tetap boleh tertentu. Benda hak Nabi tak tetap. Lepas pada tu dengan kita mengharap sesuatu sedangkan benda tu tak ada. Bahkan kalau kita tengok dari segi dirayah pun tak munasabah. Di dalam Islam, di dalam agama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bulan hak paling utama adalah bulan Ramadan. Hak tu bulan paling utama, tak ada siapa boleh engkar hak tu. Tak ada siapa boleh engkar. Semua terima hak tu. Ma ulima minad din bid-darurah. Sesuatu yang memang diterima dengan mudah dalam agama semua orang tahu. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Patut puasa bulan Ramadan ada ke kelebihan serupa kita dengar? Kelebihan puasa, pahala puasa bulan Rejab ada ke? Ada ke? Ada. Tak ada. Ganjaran siapa itu semua puasa sehari serupa dengan puasa setahun. Puasa 7 hari dibukuk ditutup pintu neraka, dibukuk pintu syurga 8 hari. Tak ada puasa bulan Ramadan sampai setahun tu. Jadi kalau kita tengok, kita banding waktu lah sebenarnya. Canggih dah dengan pegangnya kita. Canggih dah dengan apa yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu bulan paling mulia dalam Islam adalah bulan Ramadan. Tiba-tiba amalan bulan lain jauh lebih besar lagi daripada amalan di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita duk pegang waktu kita duk bawa semacam waktu lama-lama sekali, akhir-akhir sekali, kelebihan bulan Ramadan ni jadi tergelak. Orang tak pandai dah Ramadan. Apa? Bulan lain salah. Jadi waktulah yang dikehendaki oleh orang-orang yang cuba nak melakukan penyelewengan di dalam agama ni. Golongan-golongan tu seperti golongan Syiah apa tu, sebab dia nak ubah agama. Dia nak ubah. Dah lah dia di dalam Ramadan tak ada nak terawih dah. Bulan Rejab pula dia buat pula amalan pula. Dia pun nak suruh kita besar juga hati. Habis. Lepas kita kata, setengah orang kata, pandai-pandai dia, orang dulu tak ada apa. Bukan soal aku tu. Yalah, ulama-ulama dulu dia telah buat dah. Tempat kita lah, tempat kita. Tempat lain tak ada. Tempat lain tak ada. Jadi dia telah buat dah jasa dia. Ada kurang sedikit sebanyak hak dia itu, kita hak tahu ni, kita tapung. Kita pakat-pakat tapung. Lagu itulah hak sepatutnya. Kita pakat-pakat tapung. Kalau hamba tak kena, hamba kurang. Orang lain pula tapung. Tak ada masalah. Orang lain pula tapung. Tapi bawa tu kena ada hujah. Jangan main emosi ke apa ke, jangan. Tak sila gitu. Anak dengan hujah. Dengan cara hujah. Itulah hak sepatutnya. Jadi mana kita saling tampung menampung di antara satu sama lain. Kita tengok ulama-ulama dulu dia ada. Tak betullah cara dia. Imam Al-Ghazali, dia buat kitab Ihya Ulumuddin. Dia buat kitab tu besar macam mana jasa dia untuk agama. Dia buat kitab tu besar. Mari Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, lepas pada dia Hafiz Zainuddin Al-Iraqi buat tahqiq hadis kok ada dalam kitab dia tu.
Jadi adakah Zainuddin Hafiz Iraqi dengan maksud nak jah dia kau nak pelakih dia kau? Bukan. Dengan maksud nak saling tampung menampung antara satu sama lain, nak berjasa kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali dia buat benda besar dah, kita nak tolong. Kalau ada tak kena sikit sebanyak, nak tolong. Beki nak tolong kemah benda hak besar hak dia buat. Lagu tu. Pasal dia dah lagu tu lah kita ni. Lalu pemimpin sebelum kita, seorang pemimpin dulu dia buat bangunan besar. Retak besar tu kita kata. Mari pemimpin kemudian ada kurang sikit sebanyak, dia tolong takut. Kau kemah. Baru kau kemah jadi. Begitu juga dengan agama ni. Begitulah dengan agama ni. Orang dulu dia buat jasa dulu. Imam-imam di suatu ketika dulu dia buat bahagia dia. Orang lain sampai kemudian ni buat dia pula. Masing-masing ada buat jasa masing-masing. Cuma kita tidak boleh lagi mana dari segi hujah tu. Kena ada. Baik. Kemudian kita balik kepada hadis ni. Kemudian kita pergi kepada huraian satu persatu daripada hadis ini. Iaitu di dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan supaya tinggal segala larangan. Hak mana dia larang tinggal, jangan buat. Bapa dia suruh tinggal. Benda hak dia larang jangan buat bapa. Sebab di dalam perkara yang dilarang oleh Nabi SAW terdapat keburukan. Ada keburukan. Mesti ada keburukan. Sama ada keburukan itu pada benda itu sendiri. Seperti zina. Zina, keburukan zina banyak. Hak nyakit, hak timbul ke zina tu banyak mana. Di dalam hadis hak sebut penyakit-penyakit yang akan timbul pelik-pelik, akan timbul kerana zina. Dan sekarang ni pun banyak penyakit hak timbul ke zina. Hak tu banyak. Lepas tu hak buai anak situ sini dah. Jemput-jemput dalam tu siapa? Hak tu pun banyak mana. Hak tu penyakit. Di antara penyakit dia lagi kesal buruk daripada zina iaitu merosakkan sistem rumah tangga tu. Rosak sistem rumah tangga. Bila ada anak luar nikah. Bila ada anak-anak jenis lagu tu, maka dari segi keturunan tidak terjaga. Dari segi pesaka pun tidak terjaga. Dia tak boleh. Nak terima pesaka daripada mak ayah dia pun tak boleh. Banyak kali. Jadi tidak terbelok. Tidak terbelok diri dia tu. Mana dia sebatas karut. Dia kena usaha dia sendiri. Tak ada nak boleh. Kita kata kalau orang ni mati, dia boleh saka apa-apa. Kecuali kalau wasiat. Itu lain lah. Lain cerita lah. Hak tu. Jadi banyak perkara keburukan itu. Judi. Maklum kalau dalam Quran sebut judi ni boleh menyebabkan perbalahan, pergaduhan. Ada benda ni kita boleh tengok. Dalam masyarakat kita pun pergi judi. Banyak mana orang pergi judi. Susah, balah, macam-macam lah. Keburukan yang berlaku kerana judi. Maknanya benda hak Nabi SAW larang tetap mendatangkan keburukan. Begitu juga dengan larangan-larangan yang lain. Minum arak. Nabi larang. Allah Subhanahu Wa Taala larang minum arak. Apa? Minum arak dia merendahkan martabat manusia. Sebab apa? Sebab martabat manusia, rega diri manusia ni duduk pada fikiran, duduk pada akal dia, duduk pada ni, otak ni, sini tempat dia. Jadi dengan minum arak dia menyebabkan benda yang paling mahal dari diri seseorang ni hilang. Tak ada rega jadi. Hilang kewarasan. Tak boleh nak memikir. Tak boleh nak memikir dengan molek. Jadi serupa apa? Jadi serupa dengan binatang-binatang yang lain. Jadi dengan minum arak sebenarnya seseorang itu telah meletakkan tahap diri dia tu sama dengan haiwan-haiwan yang lain. Sama dengan binatang-binatang yang lain. Dia tidak boleh menggunakan akal fikiran dia. Tu selesai daripada minum arak. Lepas tu banyak lagi lah kita boleh pilih itu. Ataupun dia memberi kesan buruk. Kesan buruk mana kesan kepada sesuatu yang lain. Seperti pergaulan bebas. Kita kata pergaulan bebas. Pergaulan tanpa batas. Pendedahan aurat. Beri kesan orang lain. Iaitu beri kesan kepada apa? Menyebabkan membawa keburukan yang lain. Iaitu zina. Iaitu zina. Hasil daripada pergaulan bebas. Hasil daripada pendedahan aurat dan sebagainya. Begitu juga dengan benda-benda lain. Benda Nabi SAW larang, Quran, hadis larang,
mesti ada sebab yang membawa kepada keburukan. Walaupun benda tu kita kata dari segi asal dia harus boleh. Tapi dalam setengah-setengah keadaan larang. Apa? Mesti ada keburukan dia. Hal tu bukan kerana sebab, bukan kerana benda tu sendiri, tapi kerana sesuatu yang lain. Seperti contoh kita kata di dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan antara suami isteri, hubungan kelamin itu diharuskan, tak ada masalah, boleh. Suami isteri boleh. Tapi pada ketika mari kotak tak boleh. Islam larang tak boleh. Quran larang, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Apa? Mesti ada keburukan dia. Mesti ada. Sebab pada ketika tu kita kata contoh, pada ketika tu orang tino dia berubah, mood dia tu. Dia berubah. Perasaan dia tu berubah. Orang kata pula dia nak pada ketika tu nak keseronokan, nak itu tiba-tiba kerana benda tu ada, kerana ada kekotoran tu keluar darah tu menyebabkan keinginan dia tu tidak tercapai. Keseronokan tu tidak diperoleh, menyebabkan jadi timbul benda-benda lain pula. Jadi timbul benda-benda lain pula, timbul perasaan lain. Boleh menyebabkan kerana benda tu boleh jadi cerah. Tu Islam tak sih benda-benda lagu tu. Mana nak harmoni, nak hak molek. Tu. Mana benda hal lain. Walaupun pada asalnya benda tu halal, diharuskan walaupun pada asalnya. Tapi di dalam sesetengah keadaan Islam melarang. Apa? Kerana ada keburukan dia. Kerana ada keburukan dia, ada sebabnya. Begitulah hak lain pun segala larangan daripada Islam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti ada sebab-sebab buruk dia tu, mesti ada. Balik lagi mana. Mana tak ada larangnya yang tidak mendatangkan apa-apa keburukan, mesti ada. Begitu juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang baginda perintah mesti ada kebaikan. Mesti ada kebaikan. Hak larang mesti ada keburukan. Hak perintah mesti ada kebaikan. Kebaikan di dalam membentuk jiwa manusia, kebaikan di dalam membentuk peribadi, membentuk sifat. Mana sifat tahu mengenang budi dan sebagainya dalam semaya kita kata. Sebab tu kalau kita tengok kepada asas kejadian manusia dan juga bagaimana kejadian manusia ini dikawal oleh hukum agama. Kita tengok hak Allah Subhanahu wa taala perintah kita. Hak Allah Subhanahu wa taala perintah. Kalau kita tengok manusia ni dia dikuasai oleh beberapa daya kekuatan. Beberapa daya kekuatan dia panggil kuah. Daya kekuatan. Antara dia iaitu daya kekuatan akal. Kual akliyah dia panggil, daya kekuatan akal. Yang mana dengan akal ni lah manusia boleh mikir, manusia boleh merancang, manusia boleh buat segala perkara. Sama ada benda tu benda baik ataupun benda tu benda buruk. Daya kekuatan akal manusia ni dia tak boleh telajak. Kalau telajak berat, habis dia gamak kat sini. Habis hak orang dia gamak. Tu. Daya kekuatan akal. Dia boleh tipu orang, dia macam-macam kan. Dengan daya kekuatan akal dia boleh jadi mana nak supaya manusia menghambakan diri kepada dia dan macam-macam lagi. Dengan kecerdikan yang ia miliki. Kalau kurang terajak pun tak boleh juga. Bodoh siapa kau perekat tu ikut orang jauh orang jadi kepala pun tak apa. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Jadi di dalam Islam, daya kekuatan akal ini diseimbangkan oleh apa? Diseimbangkan oleh hukum ibadat. Hukum ibadat. Hukum ibadat menseimbangkan daya kekuatan akal manusia. Jadi sedia boleh. Tahu kepada siapa nak menghambakan diri. Tahu kepada siapa kita nak taat dan kepada siapa kita nak jaga maruah diri kita, tahu. Kita tahu. Dengan ibadat semaya, dengan semaya. Apa yang kita kena ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kena sapa kepada perangkat sujud. Waktu tu di dalam hadis yang kedua rasanya betul dah sebut dah sedikit situ. Hal ini kait dengan hak Nabi suruh ni, Nabi perintah ada kebaikan. Yang kedua daya kekuatan apa? Daya kekuatan syahwiyah. Daya kekuatan dalaman syahwat. Kuat syahwiyah dia panggil. Kuat syahwiyah pula dia ada dua. Kuat syahwiyah dia dari segi dunia. Dari segi dunia, dari segi harta, dari segi kekuasaan, dari segi itu. Jadi
Hak tu dari segi nak makan, dari segi apa itu daya syahwat, kuat syahwiyah dari segi hak tu. Nak menguasai, nak berlaku, nak dunia. Nak dunia. Kita boleh contoh orang kafir kita kata dia, Amerika tu. Dia Bush. Dia ada daya kekuatan, kuat syahwiyah dia tu dari segi nak kepada dunia tu kuat. Dia boleh buka sepenuhnya kuat syahwiyah dia tu hak nak kepada dunia, duniawi. Tak ada kata. Tetapi kita dalam agama kita ada penapih ataupun perkara yang menyempurnakan kuat syahwiyah tu, iaitu hukum muamalah. Hukum muamalah. Kita nak makan lagu ni cara dia. Tak boleh nak main kedah pasir. Tak boleh. Kalau kita nak menguasai seseorang, lagu ni cara dia. Kita kena buat kerja molek, kena gini naik. Ada berlaku dalam itu. Lagu mana cara dia? Di dalam hukum muamalah yang masuk ke bawah dia tu, hukum pekoh kau tu, berkait dengan hak tu. Nego ke berapa kau, lepas tu bila mana memerintah, lagu mana nak buat pada orang lain. Tu ada berlaku dalam itu. Dikawal. Baru jadi molek. Seimbang. Kuat syahwiyah dari segi keinginan nafsu, keinginan seks ni pula, kalau tidak dikawal. Kalau tidak dikawal, gendong kat sini. Gendong kat sini ikut jumpa. Itu tidak dikawal. Tidak dikawal. Kalau tak ada rasa, tak boleh juga. Kena ada. Kalau tak ada rasa, kena perabak. Kena perabak. Kalau ada, dikawal oleh apa? Agama kawal. Iaitu hukum munakahak. Hukum munakahak kawal. Nabi suruh nikah. Kalau tak boleh nikah, tak ada kemampuan, puasa. Lepas tu Nabi suruh. Tu. Mana hukum tu? Dia kawal. Tu keinginan. Kuat ghadabiyah, daya kekuatan yang didorong oleh marah. Besar diri nak marah ke apa tu. Lepas tu dikawal juga. Dia adalah mana semuanya dikawal. Mana diri manusia ni dikawal oleh hukum agama, dikawal oleh perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak royak sininya, mana segala hak Nabi perintah mesti ada kebaikan. Kebaikan untuk nak menyempurnakan kejadian seseorang manusia. Nak suruh kejadian manusia ni jadi sempurna. Hak tu. Kalau hak dia lari pun gitu juga. Hak dia lari pun, hak tak boleh pun gitu juga. Mana bukan saja-saja. Setengah kita kata, terutamanya orang dia tak si pegang kepada kehendak agama. Gini tak boleh. Serba tak kena. Serba tak boleh. Tu sebenarnya dia tak tahu. Hak tak boleh tu ada kebaikan. Hak kena tu ada kebaikan juga. Hak kena buat. Kemudian perintah Nabi SAW mesti dilakukan mengikut kemampuan. Mengikut kemampuan. Lepas tu mengikut kemampuan ni, dia kata, kita tak mampu nak semaya. Kata, ada. Yang dimaksudkan dengan berkemampuan tu bukan bermakna bermudah-mudah dalam beramal. Bukan bermakna nak suruh mudah-mudah. Nak suruh, yalah kita tak mampu tak. Kita tak mampu nak puasa. Kita tak mampu nak bayar zakat. Itu lana. Ada. Mana bukan nak suruh bermudah-mudah. Tapi sebenarnya nak suruh tetapi bersungguh-sungguh, tetapi dengan bersederhana. Ini satu. Ada beberapa makna. Mana sekadar kemampuan tu, yang pertama bersederhana di dalam beribadat, di dalam melakukan amalan sederhana. Jangan melampau sehingga menyusahkan diri sendiri. Dia jangan kurang pula, jangan, tak boleh. Ifrat, tafrid, tak boleh. Kena i'tidal, sederhana, sedang molek. Ikut sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ini disebabkan oleh mana? Disebabkan oleh belas kasihan dan juga kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, supaya mereka tidak berasa susah untuk beramal. Jadi Nabi suruh buat sekadar kemampuan ni, i'tidal, sederhana di dalam beramal ni. Sebab apa? Sebab Nabi tahu, sebab kerana Nabi kasihan, belas dan juga kasih kepada umat dia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia semaya waktu malam, tapi dia tidur juga. Dia tak buat, tak tidur sendiri. Walaupun sekali-sekala tu ada berlaku. Tapi hak umumnya dia tidur juga. Apa? Tak siri berat. Tak siri supaya umat dia kata Nabi kita tak tidur, kita pun tak siri tidur. Tak siri berat, nyanyi. Nabi dia tidak puasa strict. Dia pun tidak puasa strict. Sehingga dia kata puasa paling baik puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tak puasa. Sebab apa? Takut-takut umat dia tiru. Kita nak puasa strict atas puan Nabi. Nyusuh.
Menyusun. Jadi suruh i'tidal, mengikut kemampuan. Kemudian mengikut kemampuan ni ada beberapa makna lagi, insya-Allah kita akan bincang semula. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang lain dan juga berdasarkan kepada ayat Quran yang lain. Mengikut kemampuan, apakah yang dimaksudkan dengan mengikut kemampuan? Makna dia, makna mengikut kemampuan. Jadi rasanya pada itu. Tinggal kat ni, kalau berkenaan dengan 27 Rejab. Umum kita kata umum di dalam masyarakat kita, dan juga tempat lain pun kata 27 Rejab lah. Peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi sebenarnya tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang menyebutkan 27 Rejab. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab, sama ada di dalam tafsir Quran ataupun di dalam syarah-syarah hadis, mana dia ada bahas tu. Ada bahas dia juga tak ada satu riwayat yang boleh dipertanggungjawabkan yang sahih yang menetapkan malam berapa peristiwa itu berlaku. Khilaf, banyak khilaf. Ada mengatakan pada bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Akhir. Tiga itulah. Dan juga ada yang mengatakan pada bulan Rejab. Tiga ni lah hak sahihnya. Hak masyhur di kalangan ulama. Ada kata bulan ni, ada kata bulan ni. Dia tak ada seorang pun ulama seperti Imam Nawawi dan sebagainya. Imam Nawawi dalam syarah tu, syarah Nawawi, syarah Muslim Nawawi tu, mana tak ada seorang pun ulama yang berani iktimad, berani pegang dengan sungguh-sungguh dia kata memang malam ni tak ada. Sebab tak ada sebuah riwayat yang sahih berkenaan dengan bila benda tu berlaku. Jadi soal dia berlaku bila tu ialah lawan. Cuma hak pastinya apa yang diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengajaran daripada peristiwa tu semenjak start daripada perjalanan daripada Masjidil Haram sehingga ke Sidratul Muntaha sehingga ke